Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Sabah menentang pasukan Penang, yang mana Sabah menang 4-2 hasil jaringan dari Badrul Bahtiar 2, yang mana satu daripada free header dan satu daripada bicycle kick yang memang sangat-sangat lawa, marvelous tip top, dan satu daripada Jackson De Souza dan juga Stuart Wilkin. Manakala untuk pasukan Penang dijaringkan oleh Al Hilal dan juga satu lagi daripada Saravanan. Pada perlawanan ini boleh saya katakan Sabah bermain dengan sangat baik. Mereka menunjukkan kualiti yang bagus dan mereka mempunyai kepelbagaian di bahagian serangan, dan mereka mempunyai pemain yang mempunyai individu kualiti yang bagus seperti Sadi Ramdhani untuk dimanfaatkan. Manakala untuk pasukan Penang pula, walaupun pada mulanya mereka dilihat seakan-akan bermula dengan satu gerakan-gerakan yang garang, mereka ada beberapa percubaan, tetapi sayang mereka gagal untuk mengekalkan konsisten ataupun mengekalkan corak permainan sebegitu sepanjang game, menyebabkan mereka gagal untuk memenangi perlawanan ini. Bahkan peluang-peluang yang ada mereka juga gagal untuk menyudahkan dengan baiklah. Jadi memang Sabah lebih deserve untuk menang, sebab Sabah berjaya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada ke dalam gawang pasukan Penang, berbanding Penang yang gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang awal yang ada untuk menjaringkan gol ke dalam gawang pasukan Sabah. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Sabah dahulu. Apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Sabah pada perlawanan ini? Perkara pertama yang boleh kita puji untuk pasukan Sabah pada perlawanan ini, boleh saya katakan kalau kita lihat di atas kertas ataupun di dalam padang, sebenarnya mereka bermain dengan formation 4-4-2, iaitu mereka meletakkan dua center midfield, iaitu Stuart Wilkin dan juga Gary Steven Robert di bahagian tengah, dan mereka meletakkan dua striker, iaitu Badrul Bahtiar dan juga Amri Yahya di first half, sebelum Amri dikeluarkan di second half dan meletakkan Neto Pessoa di bahagian hadapan. Jadi apa yang boleh saya katakan tentang formation ni dan apa yang saya suka tentang formation ini? Yang pertama, apa yang saya suka tentang formation ni adalah tentang peranan Badrul Bahtiar yang ditugaskan sebagai second striker ataupun lebih ditugaskan untuk bermain di belakang striker, iaitu di belakang Amri Yahya ataupun di belakang Neto Pessoa. Yang mana tugas Badrul Bahtiar pada perlawanan ni boleh dikatakan beliau ditugaskan untuk bermain dengan lebih ofensif ke hadapan tanpa memikirkan di bahagian tengah. Jadi apabila Badrul Bahtiar dah bermain dengan lebih ofensif ke hadapan dan membantu bahagian serangan, maka kita boleh nampak yang Badrul Bahtiar memang sangat-sangat efektif diletakkan di posisi ini untuk memastikan yang bahagian serangan pasukan Sabah sangat-sangat efisien dan mempunyai banyak percubaan dan juga gerakan-gerakan yang menarik. Jadi memang peranan Badrul Bahtiar pada perlawanan ini adalah lebih bertindak untuk menjadi sebagai seorang striker dan lebih bertindak untuk menjadi orang yang bertindak di bahagian serangan pasukan Sabah. Jadi dalam formation ini saya suka tentang peranan Badrul Bahtiar yang tidak memfokuskan beliau untuk membantu bahagian tengah, tetapi sebaliknya untuk membantu bahagian serangan, iaitu Amri Yahya, dan juga terlibat menjadi seorang striker pada perlawanan ini. Itu perkara yang pertama, dan perkara tersebut berhasillah dilaksanakan dengan baik oleh Badrul Bahtiar. Yang kedua adalah tentang peranan Gary Steven Robert dan juga Stuart Wilkin di bahagian tengah, yang mana bagi saya kedua-dua player ini berjaya untuk memainkan peranan yang penting di bahagian tengah untuk pasukan Sabah. Apabila Stuart Wilkin dan juga Gary Steven Robert telah menyeimbangkan dan juga menstabilkan bahagian tengah pasukan Sabah dan membuatkan bahagian tengah pasukan Sabah ni gagal untuk ditembusi dan juga gagal untuk didominasi oleh pemain-pemain pasukan Penang di bahagian tengah. Sebab apa? Sebab Stuart Wilkin dia adalah pemain yang boleh balance, bermaksud dia boleh involve untuk membantu bahagian serangan dan dia juga boleh balance untuk membantu bahagian tengah serta bahagian pertahanan. Dan yang paling penting adalah tentang peranan Gary Steven Robert, yang mana Gary Steven Robert lah yang memberikan kepada
Stuart Wilkie untuk bergerak lebih bebas di kawasan tengah ataupun di dalam padang. Apabila Gary Steven Roberts ni tugas beliau adalah lebih kepada defensive midfielder ataupun pure number 6, yang mana tugas beliau adalah untuk memastikan yang bahagian pertahanan pasukan Sabah ni gagal ditembusi oleh barisan tengah dan juga barisan serangan pasukan Penang. Jadi Gary Steven Roberts pun berjaya untuk menjalankan tugas beliau sebagai defensive midfielder dengan sangat baik, nombor 6 dengan baik, dengan memberikan kelebihan kepada Stuart Wilkie untuk bertindak lebih kepada free role untuk berada pada perlawanan semalam, sama ada untuk bertindak di bahagian hadapan, bahagian tengah, bahagian kanan, bahagian kiri. Memang sangat-sangat baguslah dengan adanya Gary Steven Roberts yang mampu untuk menjalankan tugas untuk membantu bahagian pertahanan dengan sangat baik. Itu perkara yang kedua yang saya suka tentang taktikal 4-4-2 daripada Dato' Ong Kee Swee pada perlawanan semalam. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang formation 4-4-2 ni adalah tentang peranan Taiki Kagayama di bahagian kiri dan juga Sadir Ramdhani di bahagian kanan, yang mana kedua-dua player ni memang ditugaskan sebagai winger untuk melakukan serangan di bahagian wide area. Tetapi yang paling menarik adalah tentang combination antara kedua-dua winger ini adalah mereka pandai untuk bermain secara narrow dan mereka tahu bila mana perlu untuk mereka bermain secara lebar. Jadi mereka pandai untuk buka game, sama ada mereka nak attack masuk ke bahagian tengah untuk menjadikan kawasan tengah itu adalah kawasan serangan, ataupun mereka pandai untuk menggunakan bahagian sayap untuk menjadikan kawasan sayap sebagai kawasan attack dengan menggunakan kelebihan individu. Apa yang saya cuba sampaikan di sini adalah apabila kita lihat kepada game semalam, apabila Taiki ataupun Sadir Ramdhani dapat bola, mereka pandai untuk bermain dengan narrow ataupun maksudnya bermain masuk ke bahagian tengah sekiranya mereka nak involve dengan corak permainan gameplay yang melibatkan banyak pemain-pemain Sabah. So bila mana mereka masuk ke bahagian tengah, Sadil akan mula untuk buka game kepada Amri Yahya, Stuart Wilkie, Badrul Bahtiar ke bahagian tengah, atau Sadil akan buka game sendiri di bahagian sayap menggunakan kelebihan individu dia untuk mengatasi bahagian pertahanan pasukan lawan lalu melakukan crossing. Jadi seperti gol yang pertama oleh pasukan Sabah lah, kita boleh tengok bagaimana Sadil pandai untuk menempatkan diri, dia masuk ke bahagian tengah sedikit, lepas tu dia keluar pula ke bahagian wide area, dia lakukan crossing. Jadi benda tu yang menyebabkan bahagian middle third dan juga attacking third pasukan Sabah ni, bahagian tengah dan juga bahagian serangan pasukan Sabah yang bermain dengan formation 4-4-2 ni, mereka boleh melancarkan variety ataupun melancarkan kepelbagaian ketika menyerang. Mereka boleh serang kot tengah, mereka boleh open game kepada bahagian sayap dan sebagainya. Jadi benda tu sangat efektif lah kepada bahagian tengah dan juga bahagian sayap pasukan Sabah pada perlawanan semalam. Itu yang ketiga yang boleh saya puji. Dan yang keempat yang boleh saya puji tentang formation pasukan Sabah pada perlawanan semalam adalah bagaimana mereka berjaya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada daripada hantaran jauh dan juga set pieces, yang mana kita boleh tengok jaringan daripada Jackson De Souza adalah berpunca daripada corner kick dan Sadil berjaya untuk menjumpai Jackson, dan corner kick mereka ni sangat-sangat lawa, yang mana mereka pandai untuk melakukan timing, dan gol daripada Stuart Wilkie juga berpunca daripada corner kick. Memang sangat-sangat cantik lah boleh saya katakan. Manakala gol daripada Badrul Bahtiar yang bicycle kick tu adalah daripada long ball ataupun hantaran jauh yang dilakukan oleh Stuart Wilkie ke dalam kotak penalti, dan dari gol Badrul Bahtiar yang tanduk adalah daripada open gameplay. Jadi dekat situ gol-gol yang dijaringkan oleh pasukan Sabah, 4 gol ni adalah bukti bagaimana pemain-pemain Sabah berjaya untuk memanfaatkan setiap corak serangan yang mereka lakukan tu adalah berbeza, dan mereka berjaya manfaatkan corak permainan mereka tu ketika menyerang untuk menjaringkan gol. Jadi boleh saya katakan idea mereka banyak ketika menyerang dengan menggunakan formation 4-4-2 ni. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah adalah mengenai goalkeeper lah, Khairul Fahmi. Khairul Fahmi juga bertindak dengan sangat cemerlang pada perlawanan ini untuk menafikan beberapa percubaan daripada pemain-pemain Penang, yang mana percubaan daripada orang kata apa,
Faizal Ghazli dan sebagainya untuk memastikan yang gawang beliau tidak dibolosi lah. Khairul Fahmi masih lagi berbisa, Badrul Bahtiar pun masih lagi berbisa. Dua legend Malaysia yang menunjukkan satu aksi yang konsisten pada perlawanan menentang Penang pada perlawanan semalam. Untuk kekurangan dan benda yang boleh diperbaiki oleh pemain-pemain pasukan Sabah adalah tentang defense department. Mereka perlu lebih fokus dalam pembentukan back four, sebab semalam boleh dikatakan agak sukar ataupun agak sukar untuk mereka komunikasi dan mereka terlalu tidak compact dan mereka banyak memberi ruang kepada target man pasukan Penang untuk exploit dan juga masuk ke dalam kotak penalti untuk menerima bola. Jadi untuk centre back mereka perlu perbaiki daripada segi komunikasi, mereka perlu perbaiki daripada segi compact, daripada segi ketat kan, dan mereka perlu lebih berdisiplin. Manakala untuk full back, right back dan juga left back, mereka perlu lebih awal untuk challenge bola terutamanya di bahagian winger pasukan lawan untuk memastikan yang winger pasukan lawan tidak berada dalam kedudukan yang bebas untuk melakukan crossing ataupun sebagainya lah. Jadi komunikasi, disiplin, man marking semuanya kena perbaiki lagi untuk defend pasukan Sabah agar tidak melakukan kesilapan yang sama seperti perlawanan semalam lah kan. Jadi itu untuk pasukan Sabah. Untuk pasukan Penang, pada perlawanan ini, apa yang boleh saya katakan, mereka bermain dengan baik ketika 5 minit yang pertama ke 10 minit yang pertama. Mereka menggunakan corak serangan yang boleh saya katakan typical gameplay Penang, iaitu mereka attack di bahagian flank, bahagian wide area, bahagian sayap. Mereka lakukan crossing untuk cari target man, dan gol yang mereka jaringkan pun berpunca lebih kurang macam tu lah kan. Mereka attack belah sayap, mereka cross cari target man dan berjaya untuk menjaringkan gol. Jadi boleh saya katakan gameplay Penang boleh dikatakan gameplay yang sama, typical Penang. Corak permainan Penang yang kita kenal macam season lepas, bermain dengan corak yang sama, cari target man dan skor. Tak ada apa-apa yang improve sangat untuk dari segi attacking, tetapi ada beberapa perkara lah yang boleh saya puji. Yang pertama adalah tentang Saravanan menunjukkan satu kualiti yang sangat cemerlang bagi saya, pemain muda yang sangat bagus. Beliau winger yang sangat bagus, mempunyai speed yang bagus, mempunyai ball control yang bagus. Beliau berani untuk ambil keputusan, beliau berani untuk beat pemain dalam situasi one on one, berani untuk masuk dalam kotak penalti, berani buat keputusan dan sebagainya. Jadi Saravanan memang boleh saya puji. Yang kedua, Hilal dan juga Endrick Dos Santos menunjukkan corak permainan yang baik di bahagian tengah. Mereka banyak involve dengan gerakan-gerakan yang agak berbahaya. Mereka berjaya cipta passing-passing yang bagus, mempunyai vision yang cemerlang dan sebagainya. Tetapi sayanglah ada beberapa masalah yang perlu mereka perbaiki. Antaranya untuk Penang, kelemahan Penang yang perlu mereka perbaiki adalah Casagrande memang terlalu isolate. Game ni boleh dikatakan Penang gagal untuk mencari Casagrande. Mungkin masalah Casagrande sekarang, dia tak ada insting untuk menjaringkan gol dah seperti season lepas. Itu yang menjadi masalah. Positioning beliau pun agak ke laut apabila beliau dijaga dengan rapat oleh Jackson. Boleh dikatakan Gary pun menjaga rapat Casagrande supaya Casagrande sukar untuk menerima bola hantaran tinggi dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi masalah di bahagian attacking third pasukan Penang. Casagrande gagal dijumpai. Target man, peranan Casagrande sebagai target man pun gagal dijalankan dengan sangat baik. Yang kedua adalah daripada segi execution, penyudah. Mereka ada beberapa peluang yang sepatutnya disudahkan dengan awal. Sepatutnya mereka dah boleh kill game tu dengan 3-0 dalam 5 minit yang pertama, tetapi mereka gagal untuk membunuh game tu. So mereka terpaksa terima hakikat yang mereka di counter balik oleh pasukan Sabah, dan pasukan Sabah berjaya untuk membunuh mereka dengan 4 game selepas itu di first half dan juga second half. Jadi mereka terpaksa terima. Mereka punya execution, penyudah pun masih lemah. Dan untuk defend mereka pun masih lagi boleh dikatakan tidak berdisiplin. Mereka mempunyai masalah komunikasi. Mereka memberi ruang yang banyak kepada Sabah untuk attack dan sebagainya. Dan untuk defensive midfielder pun sama. Defensive midfielder pun tidak menjalankan tugas dengan baik. Bahagian tengah pasukan Penang terlalu lompong, terlalu kosong, dan berjaya dikontrol dengan baik oleh Stuart Wilkin dan juga Gary Steven Robert untuk pasukan Sabah untuk dominate bahagian tengah. Di samping Badrul Bahtiar pun boleh bergerak bebas, Sadil boleh guna kelebihan individu. So memang banyak benda yang Penang kena improve, dan benda tu akan ambil masa. Untuk Katu Anwar, jangan risau, walaupun ditewaskan 4 gol, anda masih lagi cemerlang pada perlawanan semalam. Jadi anda perlu perbaiki defense tengah dan juga attacking third pasukan Penang sahaja untuk memastikan yang lebih solid untuk the next game lah. Jadi itu untuk pasukan Penang. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.